Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran dalam bab 2 iaitu pemfakturan dan pecahan algebra. Untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik 2.2 pemfakturan. Dalam bab pemfakturan bahagian 1 ini, kamu sepatutnya pandai boleh menyeraikan faktor bagi suatu nombor atau sebutan algebra. Yang kedua, kamu dapat menyeraikan faktor sepunya bagi sebutan algebra dan seterusnya memfaktorkan ungkapan algebra. Sebelum cikgu bagi faktor bagi ungkapan algebra yang lebih rumit, cikgu nak imbas kembali pengetahuan lepas kamu mengenai faktor. Apakah faktor bagi 10? Macam mana nak cari faktor bagi 10? Kamu kena tahu faktor adalah suatu nombor yang didarab dengan suatu nombor yang lain untuk menghasilkan nombor tersebut. Contoh kita nak 10 kan. So apa darab apa yang akan menghasilkan 10? Itu maksudnya faktor. Jom kita mulakan. Kita mulakan dengan sifar 1 terlebih dahulu. So 1 darab berapa? Kita dapat 10. So 1 darab 10 dapat 10 kan? Kemudian kita mulakan dulu juga sambung dengan sifar 2. So 2 darab berapa? 10. 2 darab 5. Betul tak? 10. Ada lagi tak sifar yang boleh menghasilkan 10? Tak ada so kita boleh nyatakan di sini faktor bagi 10 adalah 1, 2, 5 dan 10. Susun ikut daripada kecil kepada sebutan yang lebih besar. Inilah faktor-faktor bagi 10. Seterusnya kita lihat yang lebih rumit sikit. 10A. Tadi 10, sekarang ni 10A, sebutan algebra. Kita lihat dulu nombor yang diberi. Tetap nombor 10 kan? Kita tahu 10 terhasil daripada 1 darab 10 dan juga terhasil daripada 2 darab 5. Kan? Menggunakan sifar yang sama, kita harus mencari faktor bagi 10A. Kita bukan nak 10 kita nak 10A. Maka bila kita nak 10A, 1 darab 10 nak jadi 10A macam mana? Kita tambah saja huruf A di belakangnya. 1 darab 10A, maka dia akan jadi 10A. Kita boleh ubah 1A darab 10. Tetap juga menjadikan dia 10A. Dah tak ada susunan yang lain 2 darab 5 pula. Sama juga. 2 darab 5, 10. Kita nak jadikan 10A, maka 2 kali 5A. Terbalikkan. 2A kali 5. So, awak akan dapat 10A. Inilah faktor-faktor bagi 10A. Jom kita susun. Pertama, ambil daripada kecil kepada besar. Ambil nombor 1 terlebih dahulu. 1, 2, 5, 10. 1A, 2A, 5A, 2A, 5A dan 10A. Inilah senarai-senarai ataupun faktor-faktor bagi 10A. Baik. Jom kita lihat untuk 10B pula. 10AB, 10AB. Tetap juga nombor yang sama iaitu nombor 10. Tetap juga nombor yang sama iaitu nombor 10. So, kita masih lagi menggunakan sifar 1 kali 10 dan juga 2 kali 5. Ingat sifar tu. Sifar yang sama sebab nombor yang sama. Macam mana nak jadikan 1 dan 10 apabila didarab menjadikan 10AB. Kalau 1 darab 10, 10 saja.
Okey, nak jadikan 10AB senang. Tambah huruf 1 darab 10 AB. Maka jadi 10AB. Okey, macam tadi terbalikkan. 1AB darab 10. Tetap juga jadi 10AB. Okey. Ada dua huruf. Maka kita boleh bagikan salah satu. Tengok. 1A darab 10B. Juga menghasilkan 10AB. Terbalikkan. 1B darab 10A. Okey, dah. Dah habis. Okey. So, sekarang kita buat untuk 2 kali 5 pula. 2 kali 5AB. Cikgu laju Okey, 2A kali 5B. 2AB kali 5. 2B kali 5A. Okey, dah. Selesai. Okey. So, bila kita nak senaraikan, kita senaraikan daripada kecil kepada besar. So, ambil dulu 1. 1. 2, 5, 10. Okey, sekejap Cikgu dekat sini lah. Tak cukup ruangan. 1, 2, 5, 10. 1A, 2A, 5A, 10A, 1B, 2B, 5B, 10B, 1AB, 2AB, 5AB dan 10AB. Okey. Boleh faham ya? Baik, seterusnya senaraikan semua faktor sepunya. Okey, tadi kita hanya menulis faktor. Sekarang ni dia nak faktor sepunya. Sepunya bermaksud faktor yang sama. Dia nak faktor yang sama yang ada dalam 6H dan faktor yang sama yang ada dalam 4GH. Okey. Mula-mula sekali kamu bagikan dua ruangan. Okey, satu untuk 6H, satu lagi untuk 4GH. Bagi dua ruangan macam tu. Okey, 6 kita tahu sifirnya adalah 1 kali 6 dan juga 2 kali 3. Kita pecahkan macam tadi. Okey, 1 darab 6H. 1H darab 6. Okey, habis. 2 darab 3H. 2H darab 3. Okey, dah habis untuk 6H. Sekarang 4GH. 4 boleh dihasilkan daripada 1 kali 4 dan 2 kali 2. Okey, macam tadi selesaikan. 1 kali 4GH. 1GH kali 4. 1G kali 4H. 1H kali 4G. Okey, sifir 2 pula. 2 kali 2GH. Okey. Kalau kita terbalik pun sama kan? 2GH kali 2. Sama kan? Jadi tak payah tulis. Okey, 2. Seterusnya. 2G darab 2H. Okey, perlukah kita terbalik? Tak payah. Tak payah buat 2H kali 2G sebab dia menghasilkan sebutan yang sama. Okey, maka itu sahaja untuk faktor bagi 4GH. Okey, jom kita cari faktor yang sama. Okey, faktor sepunya tu maksudnya faktor yang sama. Okey, faktor yang sama. Tengok 1. Kat sini ada 1. Sama. 1H ada tak? 1H. 1H. 2. 2H. Ada. Okey, lagi tak? 6H ada. 6H tak ada. 6 tiada. 3H tiada. 3 pun tak ada. Okey, so ini saja yang sama.
Okey, kamu tulis balik. Faktor sepunya. Kena tulis lah. Faktor sepunya ialah 1, 2, 1H dan 2H. Okey, faham ya? Okey, untuk soalan B ada sedikit kesalahan. Ralat soalannya cikgu potong sini ya. Okey, soalannya 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF. Okey, 6DEF. Okey, sekarang ni kita nak senaraikan semua faktor sepunya. Okey, kita nak cari faktor sepunya apabila melibatkan melibatkan sebutan yang banyak. 3 sebutan. Kalau 2 sebutan kita boleh senaraikan satu-satu kan. Okey, apabila melibatkan sebutan yang banyak, awak hanya perlu buat macam ni. Tengok cara yang dipermudahkan. Okey, pertama sekalinya awak tulis dulu 9C kuasa 2D. 3D kuasa 2E. Sorry. 3D kuasa 2E dan 6DEF. Okey. Mulakan dengan sifar 1 dulu. 1 darab 2. Boleh tak untuk dapatkan 9? Tak boleh kan? 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. 9 kali C. 9 kali C kali C kali D. So, kita akan dapat 9C kuasa 2D. Okey. Untuk 3D kuasa 2E, 1 darab 3. Okey, dah hasilkan. Okay. Sorry, 1 darab 3. Maka terhasil 3 darab D darab D darab E. Okey, D kuasa 2 maknanya D ada 2, E 1. Okey, 6 pula 1 darab berapa 6. Mulakan dengan nombor yang kecil dulu. 1 darab 2. 2 kan? 2 darab berapa jadi 6? 2 darab 3. So, darab 1 darab 2, 2, 2 darab 3, 6. So, 6 darab D darab E darab F. Okey. Jadi, kita tengok. Daripada sini, kita boleh perhatikan nombor-nombor ataupun huruf-huruf yang sama. Tengok. Ada 1. Okey. So, faktor sepunyanya ialah 1. Ada 3. Semua ada 3 kan? Okey, so 3. Semua ada C tak? Tak ada. So, ada D. D. Okey. D. 1, 3, D. Okey, kita boleh rumuskan lagi 1D. 3D. Betul tak? Kita boleh rumuskan lagi 3D. Okey, itulah faktor sepunya bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan juga 6DEF. Okey, kita ambil saja yang sama dan kita buat rumusan. Okey. Jadi, kamu belajar untuk menentukan faktor sepunya. Okey, untuk soalan contoh 7 ini, kamu boleh rujuk muka surat 29 di buku teks kamu juga Okey, untuk contoh 7 ni dia nak kita senaraikan ataupun tentukan faktor sepunya terbesar. FSTB. FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, untuk misalkan faktor sepunya terbesar, kamu perlu membuat pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang, kamu kena buat rumah dia. Ni rumah dia. Ingat lagi tak?
Dah belajar dah ni. Ni rumah bagi FSTB. Okey, letakkan 6H dan juga 4GH. Okey, kita nak keluarkan sifir yang sama. Okey. Sekejap saya tukar warna supaya awak lebih nampak. Okey, 2 adalah 1 kali 6. 2 kali 3 kan? Okey, saya pilih 2 kali 3. 6. 4, kita tahu sifirnya 2 kali 2. Betul? Okey, kita lihat kat sini. Untuk 6, dia ada nombor yang sama. 2 darab 3. Untuk 4, dia ada nombor yang sama juga. 2 darab 2. So, 2 ini. Okey, 2 ini awak keluarkan. Keluarkan, letak di luar. 2. So, 6 bahagi 2 dapat 3. Letak 3. 3 apa? 3H. Okey. 4 bahagi 2, awak akan tinggal 2. Bakinya 2. So, letak 2. 2GH. Okey. Jom kita tengok. Boleh lagi tak dia bahagi? Boleh lagi tak 3 dengan 2 ni dibagi? Ada lagi, ada tak sifir yang sama untuk 3 dan 2? Tak ada Okey, dah tak ada. Okey, dah selesai untuk nombor, kita tengok huruf. Okey, 3H, 2GH. Kita dapat lihat nombor yang samanya adalah, huruf yang samanya adalah huruf H. So, keluarkan H. Keluarkan H. Keluarkan H. Yang tinggalnya adalah 3 dan 2G. Okey. Maka FSTB dah tak ada yang sama. Maka FSTB awak boleh tulis. FSTB adalah berapa pelajar? Ambil kat mana FSTB? Okey, kita perlu ambil di sini. Kita perlu ambil di sini. 2 kali H. So, dia akan jadi 2H. Inilah FSTB untuk 6H dan 4GH. Okey. Okey, macam mana pula dengan soalan yang kedua? Okey, soalan yang kedua, cikgu betulkan sini soalan tadi. Okey, soalan yang kedua pula 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF. Okey, cara yang sama, kena buat pembahagian berulang. Masukkan sebutan yang diberi. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6DEF. Okey, jom kita keluarkan sifir. 9 adalah 3 darab 3. 3 adalah 1 darab 3. 6 adalah 2 darab 3. Okey, kita dapat lihat yang samanya adalah 3. Betul? Okey, jadi kita keluarkan 3. Okey, keluarkan 3. 9 bahagi 3, awak akan dapat 3. So, 3C kuasa 2D. 3 bahagi 3 tinggal ni 1. Letak 1. D kuasa 2E. Okey, 6 bahagi 3, awak akan dapat 2. So, 2DEF. Okey, dah settle satu baris. Okey, kita tengok sifirnya 3, 1, 2. Dah tak ada sifir yang sama. So, kita boleh lihat huruf. Okey, semua ni kita dapat perhatikan ada huruf D. Okey, D. Kita dapat lihat ada huruf D. Ini pun huruf D. Ini pun huruf D. So, kita keluarkan huruf D. Okey, yang tinggalnya 3C kuasa 2. Okey, dekat sini ada 2D. Kita keluarkan hanya 1D. Maka yang masih tinggal adalah DE. Okey, sebab satu sahaja dikeluarkan. Tinggal satu lagi kat dalam. Okey, satu tidak perlu ditulis. Okey, yang ni pula kita dah keluarkan D. So, akan dapat 2EF. Okey, ada lagi tak sama?
Dah tak ada Okey, maka FSTB kita perolehi daripada mana? Daripada sebelah sini. So, kita akan buat 3 darab D. Maka FSTB-nya adalah 3D. Okey. Okey, last kali untuk contoh 7 adalah soalan nombor 2. Faktorkan ungkapan berikut. Tadi dia nak faktor sepunya terbesar. Sekarang ni dia nak faktorkan. Tengok apa bezanya. Okey, bila dia bagi soalan macam ni, masih lagi cara yang sama. Kamu kena buat pembahagian panjang ataupun pembahagian berulang. Okey, letak 3x tambah 15. Tak ada koma Yang ni sebab dia ada tambah, so letak tambah saja. Okey. Sekarang ni kita keluarkan sifir. Okey, sifir 3. 1 darab 3. 15, 3 darab 5. Jangan ambil 1 darab 15. Okey, kita tak nak sifir yang ni, sifir 1. Selain sifir 1. Okey, 3 darab 15. So, kita nampak sifir yang samanya adalah 3. Nampak tak ni? Sifir yang samanya adalah 3. So, 3 ni kita keluarkan. Okey, jadi bila kita keluarkan 3, tinggal 1. Jadi, 1x. Jangan lupa tulis tambah. Okey. Sorry. Okey. 15. 3 dah dikeluarkan. Yang tinggalnya 5. So, 5. Boleh lagi tak keluarkan? Dah tak boleh kan? Okey, dah tak boleh, maka ini adalah yang termudah sekali. So, cara untuk menulis faktor, tadi FSTB kita ambil 3 saja dekat luar kan? Okey, kali ni untuk tulis faktor, kamu kena ambil ke semua sekali. Okey, tengok cikgu tulis. 3 yang di luar, letak di luar. Okey, yang ni letak dalam kurungan. X tambah 5. 1 tidak perlu ditulis. Okay, inilah faktor bagi 3x tambah 15. Okey, faktor ni apabila kita kembangkan balik pelajar. Okey, untuk pengetahuan pelajar, faktor ni apabila kita kembangkan balik, dia akan dapat benda yang sama. Tengok. 3 darab x, 3x. 3 darab 5, 15. Sama balik dengan soalan. Ni sama balik dengan soalan. Itu cara kita nak uji sama ada jawapan kita betul atau salah. Okey. Okey, seterusnya cikgu teruskan kepada soalan B, contoh B, cara yang sama juga. Okey, buat pembahagian panjang, siap-siap. Buat pembahagian panjang. 7M, jangan lupa letak simbol tambah yang diberi tu. Tambah 7M tambah 21 M kuasa 2. Okey, so kita tuliskan dia punya sifir. Sifir 1 kali 7. 21, 7 kali 3. Nak tahu sifir berapa yang perlu diambil, kita tengok sifir kat depan ni. Kita nak samakan sebab kita nak keluarkan. So, kita ambil sifir yang sama. Ada 7 kan? So, kita ambil sifir 7. Okey. So, keluarkan sifir 7 dekat luar. Yang tinggalnya adalah 1M. Kita boleh pemudahkan sebagai M. Okey. Ataupun tulislah 1M. Okey, 21. Kita keluarkan 7. Tinggal sifir 3. So, letak 3M kuasa 2. Okey, step pertama siap. Okey, step yang kedua tengok huruf. Okey, huruf yang sama huruf M. So, keluarkan huruf M. Yang tinggalnya adalah 1. Okey, dah keluarkan M 1. Okey, tambah 3. M ada 2. So, kita keluarkan 1 sahaja. Tinggallah satu lagi M. Okey, dah selesai. Okey, kamu hanya perlu tulis balik 7 darab M. 7M dekat luar. Bawah ni kita tulis dalam kurungan. 1 tambah 3M. Okey, selesai. Okey, dah selesai untuk pembelajaran contoh pembelajaran untuk hari ini.
dengan menunjukkan awak contoh 6 dan contoh 7. Jadi cikgu akan tinggalkan kamu dengan soalan latihan untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat buat yang terbaik. Nanti kita akan bincang selepas ini, okey? Okey, itu saja dari cikgu. Terima kasih.